Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So macam kita semua tahu bahawa kita dah masuk tahun baru, tahun 2022. So macam biasalah bila tahun baru ni macam-macam peranti baru mula membajiri segmen peranti-peranti dekat negara kita ni. Jadi hari ni dekat atas meja ni adanya sebuah peranti yang boleh aku kategoriskan sebagai entry mid-range phone daripada Realme, iaitu kita adanya Realme 9i. Di mana ketika video ini dirakam aku tak ada apa-apa info rasmi tentang harga pasaran Malaysia. Jadi pastikan korang stay tune dekat channel Izami Gadget. Jadi, kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang Realme 9i ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, tak nak buang masa, jom kita do the unboxing. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Simple je, kotak Realme, kuning, hitam macam tu. 9i Realme. So bagi siapa yang follow model-model Realme ni, korang mesti tahu bahawa model 6, 7, 8, 9 ni boleh dikategoriskan sebagai model mid-range mereka lah. Dan model mid-range ni, dia ada macam-macam siri. Dia ada yang I, biasa dan juga Pro. So I ni boleh dipanggil sebagai macam entry level mid-range mereka lah. Jadi tahun ni mereka ada dengan 9i. Jadi dekat depan ni macam ni. Dekat atas, bawah tak ada apa-apa. So 9i again. So dekat belakang ni korang akan dapat all the info secara ringkas. Dia menggunakan Snapdragon 680, 6nm, Snapdragon yang terbaru, 5000 mAh massive battery, 33 DAT charging, 50MP AI triple camera, dan aku punya ni adalah berwarnakan Prism Blue. Variannya adalah 4GB dengan 128GB storage. Should be is the lowest punya varian dah. Should be dia ada yang 6GB. Tapi jangan risau, Realme dia ada expanding macam virtual punya memory. Nanti kita akan tengok ada ke tak ada ke dalam ni. Jadi jom kita do the unboxing. So, bismillahirrahmanirrahim. Yes, tahun baru ni akhirnya kita dah mula boleh unbox macam-macam peranti kan. Actually, akhir tahun lepas kita dah bosan sikit kan. Tak ada macam-macam peranti yang menarik. Tahun ni dah mula balik. So, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alright. So, dekat dalam, okay, macam biasalah. Welcome to Realme family, warna kuning. Alright, adakah dia memberikan kita casing ataupun tidak? Kita tengok. Yes, masih ada casing. Simulator tools. Documentation yang kita takkan baca dan juga casing full covered. Cuma kali ni implementation dia dekat sisi ni macam ada matte punya ataupun frosty punya material. Kat belakang ni adalah typical clear, full covered lah. Alright, so ini adalah phone itu sendiri. Kita letak tepi dahulu. Okay, kita tengok kabel pengecasan dia. Sebab apa? Dulu i version ni pakai micro tau. Alright, so kali ni dia memberikan kita Type A to Type C, nice. Dan juga charging adapter Malaysia set ni. Yang ini adalah tadi dipanggil sebagai DAT charge 33 watt ya. DAT charge 33 watt Okay, now aku nak kemas sekejap. Nanti kita setting up the phone. Kita nak go more in depth about the Realme 9i. Korang stay tune je. So guys, phone pun dah boot up. Jadi first thing first, kita nak test dia punya unlocking mechanism. Di mana untuk Realme 9i ni dia menggunakan set mounted physical fingerprint kat sini. Dan juga dia punya face unlock dekat sini. Jadi jom kita test. 1, 2, 3. Alright, okay. Untuk face unlock pula 1, 2, 3. Okay. Di mana kedua-duanya boleh berfungsi dengan jayanya. Cumanya untuk face unlock, korang tak ada race to wake up Kalau nak kata korang nak activatekan face unlock, korang kena double tap dekat skrin. Dia menyala baru dia boleh baca muka korang lah. Alright. So bila mana kita unlock je, kita akan dipaparkan oleh dia punya Realme UI versi 2 berasaskan Android 11. So far ketika video ni dirakam tak dapat lagi versi 3. Dan macam biasalah untuk Realme UI ni, kalau korang masuk dekat setting, dekat about phone ni, korang boleh expand another virtual RAM lah. Jadi macam aku ni adalah versi 4GB RAM. So dia boleh tambah another 3GB RAM, menjadikan total lebih kurang 7GB RAM. Alright, 4 plus 3 lah. Alright, so far dari segi UI, apa aku boleh katakan, typical Realme UI versi 2. Tak ada apa lebih, tak ada apa yang kurang. Dengan wallpaper typical Realme lah. So far so good. Dari segi paparan, macam korang boleh nampak, Realme 9i ni menggunakan paparan burst size 6.6 inci, IPS LCD Full HD Plus dengan kadar segar semulanya 90Hz. Dan dari segi punya design dia jenis flat display dengan punch hole kamera berresolusikan 16MP. Dekat bawah terdapatnya sedikit bezel ataupun chin ataupun dagu. Di bahagian atas terdapat dia punya top earpiece. Dari segi quality display, aku boleh katakan for an IPS LCD, a good display. Cukup resolusinya, cukup pantas yang paling penting 90Hz. Walaupun bukan paling laju, tetapi ini adalah minimum standard bagi aku untuk 2021 ke atas. So far dari segi pengalaman ni, aku boleh katakan so far so good lah. Tak ada masalah apa-apa lah. Untuk viewing angle, everything adalah tampak okey. Di bahagian atas, frame korang akan dapat satu mikrofon, itu sahaja. Di bahagian bawah frame korang akan dapat one speaker grip, port pengecasan jack Type-C, another microphone dan juga 3.5mm headphone jack. Lubang kegemaran ramai, lubang ketagihan ramai.
Dan suka untuk aku nyatakan bahawa Realme 9i ni menggunakan dua stereo speaker. Kita akan test sekejap lagi. Di sebelah kanan korang akan dapat satu on off button. Sleep button merangkap juga sebagai side mounted fingerprint. Di sebelah kiri korang akan dapat volume record up dan down. Dan juga SIM card tray, di mana dia support untuk triple SIM card tray, 2 SIM card, 1 memory expansion. Di bahagian belakang pula kalau korang boleh nampak, ini adalah design language baru untuk Realme sejak daripada Realme GT yang lepas. Di mana kalau korang boleh nampak, dia ada design macam garis-garis macam tu. Ada shifting dia dekat situ. Dan ini adalah berwarnakan prism blue. Dekat bahagian bawah terdapat logo Realme. Dekat bahagian atas terdapat setup triple camera. Kita akan bicarakan sekejap lagi. Dari segi binaan adalah plastik. Overall kalau kau tanya pada aku, dari segi design wise, dia nampak mewah daripada yang sepatutnya. Sebab apa, macam kita tahu, i-series dalam siri Realme ni, dia adalah siri-siri macam entry mid-range macam tu. Previously memang nampak plastiki, tapi this time around dia nampak a bit sophisticated macam tu lah. Alright. Overall, this time around aku boleh katakan, aku boleh pujilah Realme 9i punya approach ni, dia nampak lebih mewah daripada sepatutnya. Now berbicara pasal speaker, macam korang dengar tadi, dua stereo speaker, ada headphone jack pula kat bawah tu. Jadi jom kita test dia punya audio dia. Right, ini adalah maximum volume So far dari segi dia punya speaker ataupun audio macam korang dengar tadi, Edison punya quality, dari segi dia punya kekuatan dia cukup kuat. Cumanya obviously macam korang dengar tadi, yang speaker bawah adalah lebih kuat daripada dia punya speaker atas. Obviously lah, sebab apa, bawah ni adalah speaker, atas adalah dia punya top earpiece. Tetapi so far so good. As long as stereo speaker, aku dah cukup okay dah. Dan after all, kalau ada kata korang nak layan lebih hebat lagi lagu, korang ada picture audio kat bawah ni, masih lagi ada. Korang boleh cucuk earphone, boleh layan lagu sampai lebam. Now berbicara pula pasal kamera. Again, selfie kamera 16MP, triple kamera dekat belakang ni, 50MP kamera utama, 2MP makro, 2MP depth sensor. Dan satu benda yang off dekat sini, aku boleh katakan tiada apa-apa ultra wide angle lens. Why Realme? Why Realme? I rather have two lensa saja dekat belakang ni. Wide, ultra wide, itu dah memadai daripada ada wide dengan makro dan juga depth tanpa ultra wide. So, I don't know how to comment. Korang boleh komen kat bawah, korang okay tak okay, tapi bagi aku, ini adalah a bit off bagi aku lah. Tapi untuk dia punya quality kamera, aku boleh katakan, as for dia punya selfie dan juga dia punya main sensor dia, aku boleh katakan I'm a bit surprised because of the quality tu boleh dikatakan setara dengan mid-range Realme pada 2021 dan juga tahun ni lah should be. Which is colour tu nampak pop up, nampak cantik. Dari segi dynamic range tu boleh dikatakan agak berkualiti for the segment, yet still tak ada ultra wide angle. Jadi untuk itu, jom layan sampel daripada Realme 9i ni. Let's go.
So now bercerita pasal prestasi ataupun performance. So how does Snapdragon 680, sebuah chipset 6 nanometer baharu ni, perform pada Realme 9i ni? So suka untuk aku nyatakan bahawa untuk day-to-day activity tak ada masalah. Untuk varian aku 4GB RAM dengan 128GB storage ni, aku dah expandkan virtual memory sampai 7GB RAM tadi. So far so good lah, day-to-day handle as it should be. Manakala dari segi gaming, aku boleh katakan kalau korang nak main low to medium tu okey lagi. Once di go to medium to high tu, dia dah mulai hiccup sikit. Di mana untuk AnTuTu benchmarking, korang boleh mendapatkan markah sekitar 250,000 macam tu, a decent punya markah. Dari segi Mobile Legends, korang boleh mendapatkan HD mode dengan ultra punya grafik dan high punya refresh rate. Dari segi PUBG Mobile, korang boleh dapat smooth high ataupun balance medium, itu saja. Manakala dari segi Genshin Impact, playable, tetapi advice aku korang main pada low ke lowest macam tu. Dekat situ pun still ada frame drop sikit, tetapi still playable. Once korang go pada medium, dia dah mula hiccup lebih ketara. Tetapi overall yang paling penting adalah playable untuk low to medium punya gaming. Manakala dari segi bateri, 5000 mAh dengan pengecasan pantas dark charging 33W, a decent punya size, fast punya charging dengan Type-C yang paling penting. Aku boleh katakan again for a segment ni memang sangat-sangat berbaloi lah. Overall, performance wise boleh dikatakan as expected and as it should be. So overall, apa aku boleh katakan, apa yang cuba diketengahkan oleh Realme 9i kali ni boleh dipanggil sebagai pembuka bicara untuk 2022 ni daripada Realme, di mana boleh dikatakan most of the aspect yang diketengahkan kali ni adalah cukup bagus bagi akulah. Fast refresh rate punya display, ada Full HD+, dua stereo speaker, ada headphone jack, a decent battery size, fast charging, a good camera, a good pair of camera, 50MP. Cumanya bagi aku sedikit off, dia tak ada ultra wide angle camera. Itu saja. Kalau anda kata ada ultra wide angle camera, memang total overall good phone for me, at least untuk starter 2022 ni lah. Dan macam korang boleh nampak dekat dorang punya Facebook sekarang, dorang teaser harganya should be bawah RM1,000. Walau bagaimanapun kita nantikan nanti dorang punya global ataupun public release. Tapi kalau anda kata bawah RM1,000, bagi korang yang tak concern pasal ultra wide angle camera, this is a good phone for you. Alright? So guys, nantikan dia punya full review, nantikan dia punya public announcement untuk Malaysia market. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.